Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk hari ini. Waktu operasi aktiviti ekonomi 7 pagi hingga 10 malam. Lebih 3,000 anggota petugas khas pantau SOP PKPB. Apa respon pemain sektor ekonomi? Boleh buka kedai hari ini? Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan SOP waktu operasi sektor ekonomi di Sarawak ditetapkan dari 7 pagi hingga 10 malam. Pengerusinya, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, keputusan itu bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan peniaga dan rakyat di negeri tersebut. Dalam SOP yang kita keluarkan, waktu beroperasi ada berbeza-beza dari satu sektor kepada satu sektor. Jadi dengan cara itu ia mengelirukan pihak yang terlibat. Maka pada hari ini diputuskan bahawa waktu di benar ada buka adalah dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Tambah Ugah, sektor ekonomi yang memulakan perniagaan perlu amalkan SOP yang menyeimbangkan aktiviti ekonomi dan kesihatan. Malah, pasukan penguatkuasaan akan memantau dan membantu melicin pelaksana SOP yang ditetapkan. Bagi operasi sektor perhotelan pula, SOP tersebut sudah diperhalusi dan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak dalam masa terdekat. Selain itu, bagi mengelak gelombang kedua berlaku, semua pelajar dan rakyat Sarawak yang balik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan akan dikuarantin di rumah selama 14 hari serta dipasangkan wristband bagi tujuan pemantauan. Sementara itu, tiada kes positif COVID-19 baru direkodkan di Sarawak hari ini. Selain itu, Ugah turut memohon maaf kepada rakyat Sarawak dan meminta pihak terlibat supaya mematuhi tempoh kuarantin yang ditetapkan. Ini merupakan tanggungjawab besar dalam memutuskan rantaian COVID-19. Saya menyeru kepada semua pihak. Kita mohon maaf, memang kuarantin akan menyusahkan kita, tetapi ianya perlu dipatuhi. Kerana inilah satu cara bagaimana kita nak menentukan rantaian COVID-19 ini dapat kita kawal. Jangan salah guna gelang tangan perisanan COVID-19. Ini kerana alat perisanan itu diwartakan sehingga 9 Jun ini. Malah tindakan undang-undang boleh dikenakan bagi yang mengingkarinya. And today, the wristband will be gadgeted together with the other gadget for the extension until the 9th, because the CMCO has been extended until the 9th of June, so it will be gadgeted together with that. So that means that if you tamper with the wristband, you cut away the wristband and you go out, you'll be breaking the law. Polis Kontingen Sarawak menubuhkan pasukan petugas khas yang berperanan membuat pemantauan kepatuhan SOP sepanjang PKPB di negeri itu. Pasukan petugas khas itu melibatkan lebih 3,000 anggota dari pelbagai agensi keselamatan. Kerajaan negeri Sarawak di bawah SDMC telah pun mengarahkan pihak polis untuk menyeras pasukan-pasukan pemantau dan pemeriksa ini, yang melibatkan lain-lain agensi lah, pihak tentera, PBT, lain-lain agensi kerajaan untuk memantau semua sektor-sektor yang telah diluluskan, sektor perkilangan, sektor-sektor pencitan, sektor pengangkutan, dan dengan kerjasama lain-lain agensi ini kita akan buat tumpukan pasukan pemantau atau task force ini akan membuat pemeriksaan di seluruh negeri Sarawak lah. Katanya lagi, pergerakan daerah ke daerah masih dikawal dan orang ramai perlu meminta kebenaran daripada pihak polis. Hanya urusan kerja dan kecemasan saja dibenarkan untuk rentas daerah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Samarahan di antara DSP Lee Chok Chern dan DSP Rafhan Kipli.
Baiklah, suasana di sekitar Bandaraya Kuching kembali kepada keadaan sedia kala tetapi dengan mengambil kira SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Beberapa jalan menghubungkan pusat bandar dengan kawasan industri seperti Jalan Tun Jugah ke Taman Perindustrian Pending mulai sesak dengan pergerakan kenderaan. Wartawan Nuzuluddin Abdul Razak ke beberapa lokasi tumpuan untuk membuat tinjauan. Tinjauan awal di Sarawak mendapati pengusaha kedai mengamalkan SOP yang telah ditetapkan kerajaan dengan penuh teliti, termasuk penyediaan peralatan keselamatan dan mengehadkan jumlah pelanggan untuk satu-satu masa. Sebelum masuk mesti mau macam ini. Mesti cek suhu, tulis nama telefon, semua full. Okey, masuk. Sarung tangan. Mesti mak juga. Ada guna hand sanitizer? Dia pakai sarung tangan. Ada jual semua pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer. Tapi pakai sarung tangan, safety lagi lah. Jangan pakai bang. Tinjauan juga mendapati orang ramai turut mematuhi SOP yang telah ditetapkan di setiap pusat jualan. Urusan seharian penduduk dirasakan sedikit mudah, terutama untuk mendapatkan keperluan niaga. Ada juga yang memanfaatkan PKPB untuk membeli barang keperluan terutama dalam persediaan menyambut Aidilfitri kelak. Kita tak memerlukan untuk, ialah kita hari dah nak raya juga nak. Kita nak melujak beli barang dekat perlu nak kita juga lah. Barang yang langsir, dan apa yang patutlah. Tapi kita mesti mau jaga-jaga juga dengan kita pun nak. Jaraknya mesti dijarak juga. Mesti pakai hand sanitizer juga. Yang mesti kita patuhlah. Dan untuk menjaga keselamatan kita. Apapun yang dilakukan, semua pihak perlu tahu peranan masing-masing dalam memutuskan rantaian COVID-19. Para peniaga dan orang awam yang datang membeli masih lagi mengamalkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Garis panduan seperti penjarakan sosial dan penggunaan topeng muka diambil berat dan ini menjadi indikator kepada usaha yang tinggi Kerajaan Sarawak dan juga masyarakat untuk memutuskan rantaian COVID-19 di negeri ini. Sekian laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Awani Sarawak. Di Miri, pusat membeli belah di bandar minyak itu mula dibanjiri pengunjung selepas 58 hari ditutup. Tinjauan kru Awani Sarawak mendapati pengunjung mula beratus awal jam 10 pagi dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebelum dibenarkan masuk, pengunjung diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu badan dan mencuci tangan dengan cecair kuman. Mereka juga dinasihatkan memakai topeng penutup hidung dan mulut. We prepare our memo to all the tenants to alert them what are the items that they need to take care. For example, to ensure all staff, employees put on masks and make sure everybody walk in, including staff and supplier, everything, have to do their hand sanitizing. Bila ada juga, pimpang ada juga, pembila sebab kedai sudah hampir 2 bulan tak buka. Boleh buka ada juga income. Tapi pimpang juga lah penyakit ini belum reda. Apapun yang penting kita ikut SOP kerajaan arahkan. Lain pula di Sibu, walaupun kebenaran untuk beroperasi mengikut SOP bagi premis makanan telah pun berkuat kuasa di bawah PKPB, namun bagi peniaga makanan di Taman Selera Harmoni, mereka lebih selesa dan mahu kekalkan SOP sebelum ini ketika tempoh PKP. Pengerusi di Taman Selera Harmoni, Abdul Taib Rosli berkata, keputusan untuk mengekalkan konsep sedia ada itu telah dibincangkan bersama peniaga-peniaga lain. Taman Selera Harmoni akan beroperasi seperti biasa, memenuhi seperti PKPB selepas bulan Ramadan ini, di mana pada tanggal 1 Aidilfitri kita akan mula beroperasi seperti biasa dan mengikuti arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Bagi mereka yang melakukan urus niaga secara dalam talian, kaedah itu akan tetap diteruskan. Saya ada keperluan kami orang buka tergesa-gesa. Lagipun platform berniaga online pun kami orang boleh customer juga. Sebenang tangan juga kami orang menyiapkan order walaupun tanpa pelanggan berkumpul pada hari sebelum PKPB. Sebabnya kami orang setuju dengan saranan pengurusi. Ada bagus juga lah untuk keselamatan dengan kesihatan kami orang berjual situ. Buat masa tu
kami beroperasi seperti biasa tapi mengikut konsep e-bazar, iaitu untuk take away dan COD, delivery dari rumah ke rumah. Jadi untuk dine-in kita memutuskan untuk tidak melakukannya dahulu bagi menghormati bulan Ramadan ini. Medan selera Taman Harmoni merupakan tumpuan utama bagi penduduk di mana Birkin Sibu membeli juadah berbuka puasa. Tadika dan Taska di Sarawak belum boleh beroperasi. Bila ia dibuka, hanya akan diumumkan selepas tamat PKPB. Dan ini ingatan Datuk Seri Fatimah Abdullah kepada pengendali Tadika dan juga Taska. Jadi pertama kita ingin ingatkan kepada Taska, operator Taska dan Tadika supaya jangan buka dulu ya Taska dan Tadika. Kita khawatir pada hari ini sebab ibu bapa sudah ada di kalangan ibu bapa sudah turun kerja dan mereka minta ya supaya Taska atau Tadika dibuka. Kata Fatimah, operator Taska dan Tadika perlu akur dan patuh garis panduan dan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan bagi memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin. Bagi mengurangkan beban operator yang terkesan, Kerajaan Sarawak melalui KKWPK juga bersetuju untuk melonggarkan geran tahunan khas GPK berjumlah RM5,000 bagi setiap institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di negeri ini. Satu lagi ialah yang berkaitan dengan pembayaran, masalah untuk membayar gaji guru sebab bila ibu bapa tidak mahu membayar yuran, maka mereka akan operator Taska dan Tadika mempunyai masalah untuk membayar gaji guru. Beliau berharap dengan penggunaan GTK ini akan dapat membantu para pengusaha Tadika dan Taska swasta sebagai nilai tambah untuk menangani masalah kewangan yang dihadapi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menyarankan Taska dan Pusat Jagaan Kanak-kanak melakukan sanitasi kendiri mengikut SOP yang ditetapkan. Bukan itu sahaja, pihak Bomba akan melaksanakan sanitasi ke atas Taska serta Pusat Jagaan Kanak-kanak selain melaksanakan program TOT atau Training of Trainer. Dan bagi pusat-pusat Tadika Taska ni, sekarang proses sanitasi untuk pembukaan mereka kita laksanakan. Walaupun kita akan buat program TOT. Dan dimaklumkan JKM, Kementerian Wanita, hari ini pun ada satu pengumuman untuk pembukaan Tadika dan pada masa yang sama juga kita akan bekerjasama untuk melatih guru-guru mereka untuk di bawah TOT lah, training of trainer, untuk menggunakan cara disipaksi yang betul yang perlu dilaksanakan. Dalam pada itu juga, JBPM turut menyarankan langkah-langkah pembersihan turut diamalkan setiap masa sebagai langkah berjaga-jaga bagi membendung penularan wabak COVID-19. Untuk rekod, bagi seluruh negeri Sarawak, sejumlah 534 lokasi telah dinyah kuman dan 121 sanitasi kenderaan telah dilaksanakan pihak JBPM setakat ini. Petugas Barisan Hadapan Sarawak bakal terima peralatan perlindungan diri tambahan atau PPE dari China. Kelengkapan berkenaan sebagai persediaan menghadapi kemungkinan gelombang baru wabak COVID-19 di Sarawak. PPE seberat 56 tan metrik itu dibawa menggunakan penerbangan khas kedua dari Shanghai. Ia terdiri daripada 5,000 keping pakaian pelindungan perubatan pakai buang, 100,000 pelindungan muka, 5,000 penutup but perubatan, 184,000 penutup kasut, 184,000 pakaian isolasi, 184,000 topi kejururawatan dan 184,000 penutup tudung dan 60,000 pelitup muka N95. Baiklah, sekian saja Awani Sarawak untuk hari ini. Teruskan bersama Astro Awani dan astroawani.com. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.